Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam PDPR Matematik bersama Cikgu Wani. Untuk Matematik tingkatan 4, kali ini masih lagi dalam bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Dan hari ini kita akan masuk bahagian keempat 8.2 sukatan serakan. Kita akan menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan yang pertama nilai sukatan serakan dan yang kedua perwakilan grafik. Okey, perubahan data ni apabila setiap data tu ditambah atau ditolak dengan suatu pemala secara seragam ataupun dia didarab atau dibahagi. Okay? Mesti dengan satu pemala lah. Kewujudan nilai pencilan dalam set data dan suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Kita akan lihat kesemuanya ya. Baiklah, kesan perubahan ni akan berlaku apabila data ni didarab dengan suatu pemala iaitu K. Okay, jika kamu lihat di sini, apabila ada pemala di sini, dia akan jadi sesuatu yang baru, data tu baru. Kalau julat baru, dia darabkan pemala dengan julat asal. Okey, julat antara kuartil yang baru apabila pemala didarabkan dengan julat antara kuartil asal, sisihan piawai baharu akan dapat daripada pemala yang didarabkan dengan sisihan piawai asal. Variance baru pula apabila pemala dikuasakan 2 darab dengan variance asal. Okey, yang kedua, apabila dibahagi, okey, dia akan dapat macam ni. Julat baharu apabila yang julat asal dibahagi dengan pemala. Julat antara kuartil yang baru kita dapat daripada julat antara kuartil asal dibahagi dengan K. Sisihan piawai baru apabila yang asal bahagi dengan K. Variance baru, variance asal bahagi dengan K kuasa 2. Okey, tadi darab dan bahagi dia samalah. Okey, kita darab atau bahagi dengan pemala. Okey, jadi ketiga-tiga data ni kalau julat dia akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan tu dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Julat antara kuartil iaitu kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama tu kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan. Okey, dia tak nampak sangat lah. Variance dan sisihan piawai pula. Okey, variance yang ini kan, sisihan piawai tak ada kuasa 2. Okey, nilai variance dan sisihan piawai bertambah dengan banyak apabila pencilan tu ditambah ke dalam set data. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min rendah, okey, ini nilai baru dengan nilai min purata rendah, jadi nilai sisihan piawai yang baru akan semakin kecil. Awak tengok ni menurun. Okey, jadi dia semakin kecil lah dia punya sisihan piawai yang baru. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru semakin besar. Okey, nanti kita tengok contoh ya, sebab ayat ni tak faham. Okey, kita lihat dalam satu eksperimen ni, kalau kita tambahkan dia sebanyak 2. Okey, ini yang asal. Yang pertama saya tulis ni, ini yang asal daripada data 8 hingga 15. Ni ialah skor untuk kuis sains. Apabila setiap cerapan, maksudnya setiap dia punya data di sini ditambah 2. Jadi kamu tengok di bawah ni, ditambah 2 ni macam mana? Okey, nampak tak? Depan ni 8, 9. Okey, dia dah anjak ke belakang. Dia dari 16, 17. Okey, nampak tak? Tadi atas ni tak ada, dia sampai 15 je. Tapi yang ni dia tambah lagi 2. Dia dah ke belakang sana. Okey, tapi nilai cerapan ni masih sama. 1, atas pun 1. Ni 3, 3. Dan seterusnya lah. Cuma dia ditambah cerapan tu 2 ke belakang. Jadi kesimpulannya, bila dia ditambah 2, cerapan dah ditambah 2 ni, okey, seluruh plot titik dianjak ke kanan. Dianjak tu bergerak lah sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Serakan tidak berubah tu maksudnya yang asal tadi, yang pertama ni 1, yang kedua ni 3. Ini sama seperti yang asal. Dia cuma tambah ni 2 yang di belakang data yang kemudian. Yang kedua, julat skor asal ni ialah yang paling tinggi tolak yang paling rendah bacaan dia. Ini yang pertama tadi, yang dekat atas tadi kan. Okey, di mana data dia daripada 8 sampai 15. Sebab tu dia ambil 15 tolak 8, dapat 7. Tapi yang kedua ni, dia bermula daripada berapa? Okey, 10 hingga 17. 10 hingga 17 yang ada data. Jadi sebab tu dia masih sama 7. Julat bagi kedua-dua set ni sama. Okey, contoh seterusnya, apabila
8 tu didarab atau dibahagi seragam. Okey, jadi kalau tengok contoh ni untuk skor matematik ni, dia didarab dengan 2. Okey, jadi kalau yang pertama ni data pertama daripada 1 hingga 8. Okey, kemudian bila didarabkan 2, kamu tengok yang bawah ni yang kedua, dia jadi apa? Dia masih lagi ada 1 ni tapi dia selang. Nampak tak? Dia 1 tadi tak ada, dia dapat dekat 2 ni. Nampak? Ni semua nilai ni didarab dengan 2. Tapi dia punya data ini 1 sama. Ni 3, 5, 4 dan juga 3. Masih sama. Cuma dia didarabkan dengan 2 tu berselang lah. Okay? Jadi kesimpulannya apabila cerapan tu didarabkan dengan 2, yang pertama kita akan dapat serakan telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Jadi julat skor. Okay? Macam yang tadi saya buat. Untuk yang pertama, kita tengok bacaan ni daripada 1 hingga 5. Okay? Yang ada nilai ni lah, yang ada nilai-nilai ni dikira. Okey, yang pertama tadi daripada 1 hingga 5. Yang kedua, yang kedua ni bacaan yang ada bermula daripada 2. Jadi skor dia 2 hingga 10. Sebab tu julat dia adalah 10 tolak 2. Nampak tak? Yang asal dia 4, yang baru dia ada 8. Jadi kesimpulan dia julat akan menjadi 2 kali ganda daripada yang asal apabila setiap cerapan didarab dengan suatu pemala iaitu K. Okey, yang ni formula tadi lah, ini untuk darab. Manakala apabila satu pencilan tu dimasukkan. Okey, kita tengok yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Pencilan 9 dimasukkan. Okey, bermula dari asal ni 1 sama sehingga data ni ada sampai 5, tapi ni sampai 9. Jadi kita nak masukkan pencilan 9 ni, nampak ni dia dah masukkan 1 di sini. Apa yang jadi pada data yang baru? Bila dah dimasukkan suatu pencilan, kita akan dapat serakan telah menjadi lebih lebar. Daripada sampai 5 je, dia dah bertambah sampai 9. Jadi julat skor asal yang pertama tu daripada 1 hingga 5. Yang kedua dia akan jadi daripada 1 hingga 9. Jadi dengan tolakkan julat dia 9 tolak 1, 8. Jadi nampak tak, bila pencilan 9 ni maksudnya dah dapat satu data baru dimasukkan, dia akan jadi lebih besar. Data baru tu lebih besar apabila dimasukkan pencilan tu. Okey, kita tengok contoh 13. Diberi set data dia 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12 dan 12. Hitung sisihan piawai. Okey, kemudian kita cari sisihan piawai yang baru. Okey, dia ada 3 situasi di sini. Kita lihat yang pertama dulu. Apabila 4 dikeluarkan. Okey, ingat balik min. Okey, min ni purata. Purata ialah jumlahkan semua dan kita bahagi bilangan data. Jadi kat sini kita tambahkanlah 4 hingga 12 ni kita tambah. Nampak? Kita tambahkan semua ke 12 dan kita bahagi dengan berapa bilangan data yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bahagikan 8, kita dapat purata dia, min dia 8.5. Jadi sisihan piawai, okey, kita kena ingat puncakan kuasa 2. Okey, kalau tak ingat kita tulis balik kat sini. Formula untuk sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi jumlah X kuasa 2, okey, dibahagi dengan N. N ni bilangan data. Tolak dengan X bar kuasa 2. Maksudnya kat sini, ni ialah jumlah. Kita jumlahkan semua X ni, nampak tak? 4, 6, 7 ni semua daripada X. Kita jumlahkan nilai X yang dikuasakan dengan 2 bahagi dengan bilangan data. Kemudian kita tolak dengan X bar. X bar ni ini, min. Okay, nampak tak? 8.5 kuasa 2 sebab ada kuasa 2 kat sini. Jadi kita dapat nilai yang ini. Ini adalah sisihan piawai yang asal. Jadi untuk soalan A tadi, apabila nilai 4 dikeluarkan? Okey, daripada data asal dia ada 4 tapi sini 4 dah tak ada. Dah dikeluarkan. Jadi data ni akan jadi kurang 1. So min baru dia, kita tambahkan semua 7 data tu bahagi dengan bilangan dia, kita dapat 9.143. Jadi bila kita kira semula sisihan piawai yang baru, okey, data-data ni dikuasakan 2 bahagi 7, tolak dengan min dia ni kan, kuasa 2, kita dapat 2.356. Jadi kita dapat tadi sisihan piawai yang asal ni, kita kira mula-mula 2.784. Bila kita dah keluarkan 4, dia dapat yang baru 2.356. Jadi nampak tak, nilai dia jauh daripada min yang dikeluarkan. Sisihan piawai baru menjadi semakin kecil. Jadi untuk soalan B, apabila 7 ditambah, okay, yang asal tadi ada 8 data, okay, bilangan data tu ada 8, jadi yang terbaru bila ditambahkan dia jadi 9 lah. Jadi min baru dia 8.333, asal tadi 8.5. Okay, untuk sisihan piawai baru, kita ambil data ni, tukar, kira balik ikut formula yang
sama. Jadi bila kita kira 2.668, yang asal 2.784. Okey, nampak sisihan piawai baru lebih kecil. Yang baru ni lebih kecil. Jadi apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisihan piawai yang baru menjadi lebih kecil. Apa maksud nilai yang dekat dengan min? Min 8.333. Jadi nilai yang dekat dengan nilai min ditambah 7 ni. 7 dekat dengan 8 kan? Jadi semakin kecil. Kalau untuk C, 18 ditambah. Okey, 18 ni jauh kan dengan min. Nampak tak? Min asal 8.5. Apabila 18 ditambah, dia lebih jauh daripada nilai min dia, itu 8.5. Jadi bila kita tambah, okey, N akan berubah jadi 9 bilangan datanya. Jadi 9.556 untuk min baru. Bila kita kira sisihan piawai yang baru pula, kita dapat 3.974. Jadi nampak nilai baru ni 3.974, tapi yang asal 2.784. Okey, nampak ketara jauh kerana nilai yang jauh daripada min ditambah, sisihan piawai baru akan menjadi lebih besar. Jadi dia, kalau dia dekat dia dapat nilai lebih kecil. Kalau dia jauh, dia dapat nilai yang besar. Seterusnya kita nak membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai, dan seterusnya kita nak buat kesimpulan. Jadi sukatan kecurangan musnad mungkin tidak memberikan kita maklumat yang cukup bila kita nak perbandingan. Jadi kita perlu tentukan sukatan serakan dia untuk memberi gambaran yang berkaitan dengan ciri-ciri data tersebut. Okey, jadi bila dah dapat tu, baru boleh kita buat kesimpulan tu sama ada boleh diterima atau tidak. Jadi untuk contoh 14, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja di 2 buah kilang untuk menyiapkan kerja ni. Okey, kita nak tengok masa yang diambil. Jadi kita kena cari dia punya min dan sisihan piawai untuk buat kesimpulan lah. Okey, seterusnya tentukan pekerja mana yang lebih cekap. Okey, macam mana nak tahu lebih cekap? Kita kena berikan justifikasi kita juga. Okey, jadi kita nak kira, kita kena tengok satu persatu lah. Untuk kilang A, kita kena cari min, kemudian cari sisihan piawai dia guna formula yang sama macam contoh sebelum ni. Jadi untuk min kilang A, kita dapat 7.1, kilang B pun sama. Okay, jadi bilangan dia punya min tu kita tak boleh nak bezakan lah sebab dua-dua sama. Jadi untuk sisihan piawai ni, kita kira guna formula sisihan piawai kilang A 1.261 manakala kilang B 1.044. Jadi bila kamu tengok nilai mana lebih kecil, yang B. Jadi bila nilai tu lebih kecil menunjukkan dia lebih cekap lah. Okay, sebab nilai paling kecil tu sebenarnya lebih bagus lah. Okay, jadi sampai di sini saja untuk bab 8. Kita dah habis kesemuanya. Kita akan jumpa lagi untuk bab yang seterusnya untuk sesi PDPR yang akan datang ya. Terima kasih.